Okey, baik. Alhamdulillah kita kembali lagi dalam Assalamualaikum. Okey, hari ini kita akan membincangkan mengenai bagaimana melupus harta tidak patuh syariah. Yalah, kadang-kadang kita ada memiliki harta yang tidak patuh syariah. Kita tahu tapi kita tak tahu nak bawa dia ke mana. Dan kita tahu benda tu tak baik pun kan sebenarnya kan. Jadi hari ini bersama dengan Dewi yang akan menjelaskan perkara ini dengan lebih terperinci, iaitu Pengarah Baitul Mal MAIS, Ustaz Indra Syahrir Muhammad Syahid. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Jadi Ustaz, kita nak balik kepada topik kita sebab saya rasa ni perkara sangat penting juga yang perlu kita ketahui. Okay? Ustaz, ramai juga nak tahu apa yang dikatakan sebagai harta tidak patuh syariah tu Ustaz. Boleh jelaskan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian ya. Kita umum mengetahuilah segala rezeki yang kita miliki ini mestilah daripada sumber yang halal. Ya, maksudnya kita tidak boleh orang kata mencampur-campurkan kita punya rezeki antara halal dengan haram. Ya, ada orang yang sebahagiannya tidak memikirkan perkara itu atau memandang sebelah mata saja. Maknanya asalkan boleh masuk dalam perut itu terus boleh diterima dan boleh digunakan untuk anak, isteri dan sebagainya. Tetapi ya sebenarnya kita mestilah berkewajipan ya untuk mengasingkan segala terimaan kita. Kadang-kala ada orang yang memang orang kata berdisiplin dalam memastikan segala terimaan-terimaannya ini mestilah daripada sumber yang halal. Dan manakala yang haram ini perlu dikesampingkan. Jangan pula kita jadikan yang haram ini sebagai kita punya rezeki ataupun kita punya harta semata-mata untuk memuaskan diri kita, untuk menjadikan kita berharta, kaya, dipandang oleh sebahagian besar masyarakat dan sebagainya. Dalam Al-Quran juga disebut wala taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukam li taqulu fariqum min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Ya, janganlah kamu makan harta wala taqulu amwalakum, janganlah kamu makan harta-harta sama kamu dengan cara yang haram, dengan cara yang batil ya. Kemudian kamu bawa kepada hakim untuk membagi tahu kepada hakim bahawasanya harta yang kamu terima ini adalah harta yang betul, padahal kamu tahu benda itu tak betul. Jadi dengan sebab itulah sebenarnya kita perlu memastikan segala terimaan harta-harta kita mestilah daripada sumber-sumber yang halal. Dan apakah dia harta-harta yang dikategorikan sebagai harta-harta yang tidak patut syariah? Ini juga umum masyarakat kita ramai yang tidak tahu apa dia harta-harta yang dikategorikan sebagai harta yang tidak patut syariah. Ataupun secara mudah saja harta yang haram. Ataupun dia termasuk dalam kategori yang syubhah. Sebagai contohnya berdasarkan pandangan mazhab Syafi'i, antara harta-harta yang dikategorikan sebagai harta yang tidak patut syariah ialah seperti harta-harta yang diperolehi daripada riba, daripada curi, merompak, daripada wasilah-wasilah yang tidak betul, seperti ihtikar juga, monopoli barang, ataupun perniagaan-perniagaan yang tidak patut syariah, barang-barang yang haram. Jadi perkara-perkara begini inilah yang sebahagiannya dikategorikan sebagai harta-harta yang tidak patuh syariah yang diterima. Ya, kebanyakan masyarakat kita yang tahu adalah berkaitan dengan riba. Tetapi yang lain-lain daripada itu sebenarnya juga perlu diketahui sama ada sumber yang diperolehi ini daripada sumber yang halal ataupun haram. Minggu lepas ada seorang hamba Allah bertanyakan kepada kami berkaitan dengan kedudukan saham share yang pernah beliau perolehi sebelum ini, dividen-dividen yang mereka dapat, yang dia dapat daripada saham-saham tersebut, yang mana memang dia tahu ini adalah saham-saham yang tidak patuh syariah. Jadi telah menjadi orang kata sumber kepada dia selama ini. Jadi dia terasa bahawasanya ini satu perkara yang tidak betul dan perlu dibersihkan. Jadi dengan sebab itu ia perlu dibersihkan dan dilupuskan dan diasingkan daripada rezeki kita. So rezeki-rezeki kita ini hanyalah untuk perkara-perkara yang halal sahaja, bukan perkara yang bercampur-campur seperti mana yang saya nyatakan tadilah. Okey, jadi maknanya bagi mereka kalau ada penonton-penonton yang ada harta-harta yang mereka rasa tidak halal tu kan, boleh pergi ke Baitul Mal MAIS untuk tahu macam mana kaedah. Jadi Ustaz boleh ceritakan kaedah harta yang dilupuskan ini, penerimaan ini macam mana Ustaz? Okey, sebenarnya untuk melupuskan sesuatu terimaan ataupun harta yang tidak patut syariah ni, perkara pertama yang perlu dilakukan, kalau ianya adalah harta yang berbentuk rompakan, mencuri dan sebagainya, sebenarnya dia perlu pulangkan balik. Maksudnya dia perlu pulangkan balik di tempat yang diambil itu. Maknanya dekat mana dia perlu pulangkan balik? Kalau dia merompak bank kat situ dia kena pulangkan balik sebenarnya. Walaupun sebenarnya itu adalah kesalahan dari sudut jenayah yang mana memang akan menjerumuskan dia untuk menerima hukuman, tetapi itulah sebenarnya benda yang tak betul. Jadi dia perlu pulangkan. Yang kedua ialah dia perlu bertaubat.
Dia perlu bertaubat di atas kesalahan yang dia telah lakukan. Ya, yang ketiga ialah kalau sekiranya harta itu tidak boleh diserahkan, yang menjadi masalah umum, ya, contohnya daripada sumber-sumber yang haram, daripada tempat-tempat yang arak, ya, babi dan sebagainya, ataupun rokok dan sebagainya, maka dia perlu serahkan bagi tujuan masalah umum. Jadi di sinilah sebenarnya tanggungjawabnya ialah perlu diserahkan kepada Baitulmal. Ya, maknanya harta-harta itu telah menjadi milik masalah umum, bukan milik dirinya sendiri. Ya, sebab harta yang haram ini bukan harta kita. Ya, betul, ya, dia menjadi milik masalah umum. Jadi dia perlu dilupuskan dan dia perlu diserahkan kepada Baitulmal. Jadi dalam konteks ini maksudnya di sini tuan-tuan dan puan-puan, kalau sekiranya memiliki harta-harta ataupun sumber-sumber yang tidak patuh syariah, mereka ini perlu menyerahkan kepada Baitulmal. Ya, jadi di Baitulmal ini kami menyediakan kemudahan kepada masyarakat untuk datang ke pejabat, ataupun tuan-tuan dan puan-puan boleh datang ke semua pejabat agama Islam daerah dalam negeri Selangor, ataupun datang ke ibu pejabat di Shah Alam, ataupun buat bayaran secara online, serahan secara online. Jika kita ada menyediakan kemudahan itu dalam laman web kita kepada mana-mana tuan-tuan dan puan-puan, ya, yang mungkin segan silu dan sebagainya, memang kadang-kadang kita ni kadang-kadang ada memiliki tak banyak pun, kadang-kadang 100-200 ringgit pun adalah daripada riba dan sebagainya, ataupun perkara-perkara yang melibatkan insurans konvensional umpamanya. Jadi dia perlu dilupuskan dan diserahkan kepada Baitulmal. So boleh buat bayaran juga secara online, dan kami menyediakan kemudahan itu dalam laman web MAIS lah. Boleh lawati www.mais.gov.my. Okey, itu sangat mudah sebenarnya. Kadang-kadang kita biasalah ustaz, kita ada buat kesalahan, kita segan kan nak berjumpa dengan orang Baitulmal. Jadi boleh saja melalui WhatsApp Baitulmal ya ustaz, bertanya dekat situ, nanti soalan segalanya akan dijawab oleh orang-orang daripada Baitulmal MAIS. Ya, kadang-kadang mereka ni dia tak tahu nak mengasingkan. Okey, sebab kadang-kadang benda ni dah 10 tahun lepas, 20 tahun lepas punya cerita dan sebagainya. Memang pada masa itu dalam keadaan yang mereka ni jahil, gelap mata, terpedaya dan sebagainya, ataupun pada masa itu memang itu sahaja rezeki yang dia ada untuk makan minum dan sebagainya. Jadi dia tak boleh nak elak. Jadi sekarang ini bila dah ada kemampuan, ia perlu dibersihkan dan dia perlulah datang ke Baitulmal. Kita boleh berbincang untuk buat pengasingan berapa yang telah halal yang memang sepatutnya boleh digunakan, dan berapa pula portion yang haram ataupun syubhah yang perlu diasingkan, yang perlu dilupuskan kepada Baitulmal. Itu dia, nombor dah tertera di kaca TV sekarang ni. Anda boleh call, ambil snap gambar dan boleh hubungi Baitulmal MAIS. Jadi ustaz, kata-kata terakhir ustaz untuk penonton-penonton. Assalamualaikum. Okey, sebenarnya saya terdetik dengan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ingatan Rasulullah kepada kita semua, ya. Dalam hadis yang disebut, akan sampai satu zaman di mana manusia ini tidak mempedulikan sumber itu sama ada ianya daripada sumber yang halal ataupun haram. Ini satu peringatan kepada kita sebenarnya, ya, yang mana kita ini kadang-kadang berniaga. Kita ini kadang-kadang mendapat rezeki daripada pekerjaan kita. Kita ini kadang-kadang melaksanakan pelbagai muamalah ataupun transaksi, tapi kita tak dapat bezakan antara halal dan haram. Semuanya masuk dalam rezeki, pendapatan kita, menjadi terimaan kita, menjadi kegunaan kita untuk kita mengumpul harta. Sebab itu Rasulullah mengingatkan kepada kita, ya, akan sampai satu zaman yang akan wujudnya manusia ini tidak lagi mempedulikan antara halal dan haram. Ini hadis sahih. Allahu Akbar. Itu jadi kita sebagai umat Islam, yang halal tu kita wajib mengetahuinya. Jadi kalau bagi penonton-penonton yang nak dapatkan khidmat daripada Baitulmal MAIS, nombor dah tertera di kaca TV. Jangan lupa untuk kita asingkan kita punya rezeki yang halal dan juga yang haram, sebab itu sangat-sangat penting kan untuk diri kita sendiri. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz Indra Syahri Muhammad Syahid, pengarah Baitulmal MAIS. Terima kasih Ustaz kerana bersama dengan kami dalam Assalamualaikum. Jadi kita nak rehat dulu seketika. InsyaAllah kita akan kembali selepas ini bersama dengan Azidah. Nak tahu Azidah buat apa? Tunggu selepas ini.